أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, tonton kita bertemu lagi tengah hari ini. Sepatutnya pukul 1, tapi pukul 1 nanti saya ada beberapa urusan dan insyaAllah kita buat pukul 12 sampai 12.20. Dan kita masih lagi dalam topik yang saya pilih, iaitu kita bedah buku saya yang terbaru, Perang Gerila dengan Syaitan. Dan dalam kuliah yang lalu, 2 minggu lepas, kita dah bincang bab yang ke-6 mengenai sifat-sifat syaitan, dan seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-7. Ini antara bab yang paling penting untuk kita bincang, ataupun ini boleh dikatakan intisari utama kepada buku saya ni. Buku Perang Gerila dengan Syaitan, bab yang ke-7. Okey, sebagai mukadimah ya, untuk bab yang ke-7 ni saya bawakan satu topik perbincangan. Itu lokasi pusat pemerintahan iblis. Lokasi pemerintahan iblis. Kenapa benda ni penting? Sebab kita kata perang. Bila perang ni dia tak boleh dinafikan. Perang ni dia ada command center dia, ataupun center of command. General ke, ketua ke, dia akan mulakan perancangan semuanya daripada kita kata pusat kawalan tu. Dan rupanya kita dengan iblis, syaitan, peperangan ini berlaku dengan pesat. Dan memang disebut dalam sebuah hadis. Nak tengok hadis ni dekat skrin ya. Ini hadis dalam Muslim, dalam Sahih Muslim. Nabi kata, Inna arsha iblisa 'ala al-bahr. Lautan pusat arsh, singgasana ataupun pusat pemerintahan iblis berada di atas lautan. Lautan mana? Allahu a'lam. Lepas tu fa yab'athu sarayahu, lalu dia iblis pun sentiasa. Yab'athu ni kita kata fi'il mudhari', ongoing. Dia pun sentiasa mengutus sarayahu, gerombolan pasukan tenteranya. Fa yaftatinuna an-nas, dia pun menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Fa'a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnah. Dan tentera yang paling dekat, kata paling diusapkan iblis ni adalah yang paling dahsyat, ataupun yang paling banyak kejahatannya melakukan fitnah, merosakkan manusia. Jadi hadis ini seolah-olah Allah Ta'ala Nabi nak beri peringatan kepada kita, iblis ni akan sentiasa mencuba menggunakan berbagai cara untuk merosakkan anak Adam. Dan dia akan melakukan perkara ini secara konsisten. Okey. Cuma ni just tambahan lah. Ini cerita dulu-dulu lah. Ini cerita tahun 90-an. Pernah meletup sebuah buku. Seorang wartawan Mesir nama Muhammad Isa Daud. Dia tulis buku. Tajuk buku tu Hiwar Sahafi Ma'ajin Muslim. Dialog, suat khabar dengan jin Muslim. Dan dalam ni dia ceritalah bagaimana dialog dia dengan jin Muslim tu. Seorang raja jin. Atau satu raja jin. Dan raja jin tu bagi tahu, dia kata ataupun dia letak teori. Dia kata tempat pemerintahan iblis tu kat mana? Dekat segitiga Bermuda. Yang mana kerana di situ banyak direkodkan kehilangan kapal laut dan juga kapal terbang. Lepas tu walau bagaimanapun ini kena pesan sebab benda ni benda gaib. Dan kita imani setakat apa yang disampaikan oleh Nabi tanpa kita perincikan di mana tempatnya. Lepas tu benda gaib ni dia tak boleh main sangka-sangka buat teori. Dia mesti berdasarkan nas ataupun wahyu sahaja. Dan macam saya katakan, peperangan kita dengan iblis syaitan ni peperangan yang berat sebelah. Macam perang gerila. Perang gerila ni tempat kita dalam buku saya ni ada. Dia katakan segitiga Bermuda dekat dengan US ni. Tapi ini teori lah, teori. Tak perlulah kita pegang bulat-bulat benda ni. Pasal perang kita dengan syaitan ni adalah perang gerila.
Tengok Nabi kata ataupun Allah Taala kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis melihat kamu, dia dan juga kabilah dia ataupun puak-puak dia, gerombolan dia min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Bila kita tak dapat lihat musuh, ini bahaya. Kita tak tahu musuh tak akan menyerang daripada mana. Dan pastinya dalam ayat lain, dalam surah yang sama, surah Al-A'raf ni, ayat 16-17, disebut pada ayat ini, iblis ni akan menyerang kita daripada segenap penjuru. Tengok dia kata apa? Thumma qala fabma aghwaytin, Tuhan, iblis kata, oleh kerana engkau dah hukumkan aku kafir sesat, la aqudanna lahum, aku akan duduk menghalangi mereka siratal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus. Nampak tak? Iblis tahu Islam adalah jalan yang lurus, tapi dia buat juga serangan-serangan. Thumma, kemudian katanya iblis, la atiyannahum, aku akan benar-benar mendatangi mereka, menyesatkan mereka. Daripada mana? Min baini aidihim, depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa sebut depan? Kalau siapa belajar ilmu pasal jin ataupun ruqyah, dia katakan depan paling kuat pengaruh jin, syaitan boleh mengganggu kita. Belakang, kedua, kiri, kanan. Pasal orang tanya soalan, kenapa tidak ada atas dan juga bawah? Bawah tak ada sebab iblis ni sombong. Dan ketika dia ucapkan benda ni, aku akan datang pada segenap penjuru, dia tak mau sebut datang daripada bawah. Sebab bila datang daripada bawah, dia terpaksa menghina diri dia. Dan itu bercanggah dengan sifat sombong yang ada pada iblis. Itu bercanggah. Jadi dia tak sebut daripada bawah. Itu apa yang difaham oleh para ulama lah. Kemudian kenapa tak datang daripada atas? Disebut 4 penjuru saja, depan, belakang, kanan, kiri. Sebab atas ini kata line untuk kita bermunajat kepada Allah. Satu kiasan bagaimana kita bermunajat, berdoa, menadah tangan kepada Allah. Dan itu highway yang jin tak ada kacau. Ini kata segenap penjuru. Walaupun kita faham daripada secara literal depan, belakang, kanan, kiri, tetapi ini secara kiasannya bermaksud daripada segenap penjuru. Dan ini dikukuhkan lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Isra. Ni bala tentera ni, angkatan tentera, tengok. Allah pun beri lesen besarlah kepada iblis. Allah kata, sorry tuan-tuan, dah duduk daripada rumah ni macam-macam lah. Allah kata qala dhahab, Allah berkata idhhab. Okey. Tu anak lelaki saya nak sulung saya, Mustabah. Dia masak hari ni. Tu dia blend bawang tu. Mustabah ni dia suka masak. Alhamdulillah sedap lauk dia. Nanti tuan-tuan kalau siapa nak order boleh. Okey. Allah kata qala dhahab, ni selepas cerita bagaimana permusuhan berlaku antara iblis dan juga Adam. Waktu iblis kata dalam ayat sebelum, kalau kamu panjangkan usia aku akan sesatkan Adam, keturunannya. Lalu Allah berkata, qala dhahab, pergilah, sila. Faman tabi'aka min, siapa ikut kamu neraka jahannam. Lepas tu tengok, Allah kata wastafziz, seru dan juga hasutlah, man istata'ta, siapa yang kamu mampu wahai iblis, minhum dalam kalangan anak Adam, bisautik, dengan suara. Wa ajlib, dan kerahkanlah, alaihim, untuk menentang memusnahkan manusia, bi khailik, dengan tentera berkuda, warajlik, dan juga tentera pejalan kaki. Kenapa sebut tentera berkuda pejalan kaki? Ini adalah kiasan kepada bentuk perang. Sebab tu tajuk buku ni saya kata perang gerila. Kenapa sebut perang? Sebab perang pada zaman ayat ni turun 1400 tahun dahulu, dia punya artileri, pasukan dia ada pasukan berkuda. Ini elit punya pasukan. Lepas tu ada pula pasukan yang kita kata bawah sikit, pejalan kaki. Nak cerita di sini, kalau kita bawa ayat ini kepada zaman kita supaya lebih kita fahami, dia bermaksud Allah Ta'ala kata sila, gunakan, kerahkan tenteramu. Kalau sekarang yang tentera iblis ni dah terlalu advance, mungkin dah ada IT team dia, media sosial team dia, ekonomi dia, muamalat, semua sekali. Ada segenap penjuru. Jadi itu kita kata pasukan-pasukan tentera berkuda, tentera pejalan kaki, yang mana mereka akan cuba sedaya upaya untuk menyesatkan kita, anak Adam. Waktu kita kena berhati-hati dan juga sedar akan perkara ini. Okey. Ini pula cara ni kita kata perang gerila ni, pada bab ni saya akan sebut
bagaimana cara iblis ataupun syaitan menyesatkan kita. Mudah-mudahan topik ini akan menyedarkan kita, oh rupanya begini cara ataupun teknik iblis ataupun syaitan. Okey. Syaitan ni dia nak sesatkan kita, dia tak pergi direct, dia kata jangan buat benda baik, buat jahat supaya kamu merana dunia dan juga di akhirat. Dia tak buat lagu tu. Nampak sangat tak cerdik lah. Contoh kalau kita mimpi didatangi oleh hantu ataupun pontianak, mukanya buruk, huduh, mengerikan. Masuk dalam mimpi kita, dia kata mung ni banyak dosa. Mung kena sembahyang sunat banyak-banyak. Dia datang dengan rupa yang huduh sungguh. Kata menyeringat taring jam. Contoh macam masuk dalam mimpi kita terkejut. Hantu huduh. Kamu banyak dosa. Kamu kena banyak bertaubat kepada Allah. Kita kata, pasti kita kata itu setan. Jadi setan ni tak datang lagu tu nak sesatkan anak Adam. Dia menyamar lah. Macam kita kata scammers lah. Scammers kalau nak tipu orang, dia tak pergi dengan selebek lagu tu. Dia pinjam lah kita orang yang mahal sikit, pakai cantik, pakai coat tie, bawa beg, ada duit banyak. Dia nak tipu. Dia buat keterampilan yang boleh digunakan untuk menipu. Dan begitulah juga iblis ataupun syaitan. Dia akan hasut manusia dengan cara yang penuh, kita kata kosmetik. Dan secara ringkasnya, serangan gangguan syaitan pada manusia ini ada dalam dua bentuk. Satu, mental, yang berbentuk hasutan, godaan, serangan dan juga pemikiran jahat. Yang kedua, serangan fizikal berbentuk rasukan dan juga sakit. Cuma orang kita ni bila sebut mengenai gangguan syaitan, kita tak nampak nombor satu ni. Kita lebih risau nombor dua. Kalau tak percaya tuan-tuan, bila sebut hantu syaitan, kita meremang bulu roma. Buat filem, cerita hantu datang mengganggu dan sebagainya. Sedangkan kalau kita serempak dengan setan, dengan hantu lah, tak tahulah betul ke tidak. Macam orang kita nak kata, ada pontianak lah, pocong lah, macam-macam nama spesies hantu. Nak sebut lagu tu. Kalau kita serempak sekalipun, kita terkejut. Mungkin kita akan pingsan. Tetapi, kalau sekiranya dia hasut kita untuk melakukan kejahatan, maka rasuah, zina, mencuri, pecah amanah, itu jauh lebih bahaya kepada agama kita. Kita boleh terjebak kepada dosa, kita akan dihumban ke dalam neraka berbanding tengok hak fizikal. Sebab tu hak fizikal ni saya tak fokus sangat. Kenapa antara tujuan saya tulis buku ni, saya nak ubah mindset. Ubah pemikiran kita. Jangan duduk sibuk dengan hantu setan ni pada bentuk fizikalnya sahaja. Kita kena fokus pada serangan mental. Sebab tu dalam bab ni, cerita pasal bentuk serangan mental ni ada banyak sungguh. Saya senaraikan sampai belas-belas. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua. Okey, kita tengok. Bentuk serangan mental. Serangan mental yang boleh kita faham daripada sebuah hadis Nabi. Tengok, Nabi kata, inna lisyaitani lammatan bibni Adam walil malaki lammah. Nabi kata terdapat bisikan syaitan dan juga bisikan malaikat pada hati anak Adam. Bisikan syaitan itu apa dia? Untuk mendorong diri dia, anak Adam, untuk melakukan kejahatan dan juga mendustai kebenaran. Ataupun Nabi kata bisikan malaikat itu adalah untuk buat kebaikan dan juga membenarkan kebenaran. Siapa dapat bisikan-bisikan yang baik, kena bersyukur. Itu daripada Allah. Tapi kalau satu lagi bisikan tu, kena minta jauh daripada gangguan syaitan yang direjam. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, yang pertama. Ini contoh serangan iblis ataupun serangan mental. Iblis maksudnya memperindahkan kebatilan dengan menukar nama yang haram menjadi lunak ataupun lebih baik. Tengok. Iblis pernah tipu tok kita, Nabi Adam, agar makan buah tu. Lepas tu dinamakan buah tu pokok khuldi. Dia gini tuan-tuan. Kalau baca ayat ni, memang Allah Ta'ala dah tentukan apa kita ni akan kekal di dunia itu kita. Tapi iblis ni dia pusing cerita. Dia kata sebenarnya Adam, kamu ditakdirkan Tuhan untuk berada di dunia. Dan bila kamu berada di dunia, kamu akan menghadapi masalah tua, hilang kuasa, letih sebagai manusia.
Itu takdir Allah kepada kamu. Jadi sekarang ni, sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kau makan pokok ni. Sebenarnya larangan itu semata-mata kerana larangan Allah, itu hak Allah untuk larang. Sebab tu dia kata sebenarnya kalau kau makan pokok ni kalau kamu tak tahu nama dia pokok khuld, katanya setan. Pokok khuldi, pokok kekal abadi. Kalau kamu makan juga pokok ni, lawan apa Allah Ta'ala sebut, kamu akan bertukar menjadi malaikat. Bila kamu dah bertukar jadi malaikat, kamu akan kekal dalam syurga dan kamu akan berkuasa. Tidak akan lemah. Jadi setan ni dia buat research, dia tahu antara benda dirisaukan oleh manusia ataupun Adam adalah lemah dan juga mati. Lepas tu dia pusing. Lepas tu kita kadang-kadang kena beringat kita pun tanya, apa pokok yang dimakan oleh Adam? Pokok khuldi. Sebenarnya khuld ni tak disebut pun oleh Allah. Kalau kita baca ayat ni, Allah kata apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan makan, jangan dekati pokok ni. Allah tak sebut pokok atau pokok khuldi, tapi iblis itu kan nama. Kenapa? Untuk menarik minat dan juga menarik perhatian Adam. Lalu Adam pun makanlah pokok tu. Lalu dia telah mengingkari perintah Allah. Jadi setan ni, ini antara contoh kita kata kosmetik setan. Setan menjadikan para pengikut Rasul terdahulu memandang baik kekufuran yang dianuti oleh mereka. Foto lawan Rasul-Rasul. Antara contoh kisah Hudhud lah. Hudhud ketika melaporkan penemuan mengenai syirik yang berlaku di negeri Sabak, dia kata apa? Hudhud laporkan kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, wajadtuha, aku dapati wanita itu, ratu perempuan itu, wa qaumha, dan juga kaum dia, yasjuduna lisyamsi, sujud pada matahari selain pada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan telah menjadikan nampak benda mereka sembah matahari itu baik. Dan itu menyebabkan terpesong. Jadi setan bagi idea, kena sembah matahari lah. Sebab matahari memberikan kehidupan. Kita jadi panas badan kita, pokok boleh tumbuh dan sebagainya. Ini antara kerja-kerja setan yang nak sesatkan Adam. Nah, dia pusing cerita. Ini satu. Kemudian kalau kita tengok lagi kadang-kadang dalam isu muamal ataupun hubungan kita harian pun setan boleh manipulasi. Dia tukar nama. Contoh yang haram dia tukar tak syariah compliant. Contoh lah. Bagi cinta riba dinamakan muamalat. Dia kata ataupun dia kata riba ni kadar keuntungan ataupun ufti, interest, kadar keuntungan dan sebagainya. Cukai yang zalim dinamakan hak kerajaan. Dan hiburan melampau pun dia kata ada ni seni, disebut ni seni dan sebagainya. Jadi ini antara contoh, dan teknik ini setan lakukan mengikut kesesuaian zaman. Pada zaman moden setan sesatkan manusia dengan istilah-istilah baru. Dia kata liberalism, pluralism dan sebagainya. Kata menurut agama, ketika idea pluralism ni, dia kata semua agama ni sama nak cari kebaikan kerajaan Tuhan. Dan ia bercanggahlah dengan ayat-ayat yang kita tahu. Itu antara contoh kita kata bagaimana setan mengganggu kita ataupun menipu kita. Banyak lagi tuan-tuan. Tapi itu antara satu kepakaran setan atau bentuk serangan dia. Contoh, hubungan lelaki perempuan. Tak boleh, haram. Tapi setan kata apa? Ada contoh, bila bertemu dah bertunang dah tak apa, tak ada masalah. Nak kahwin juga besok kena kenal lagi. Lalu dekatkan lagi, akhirnya berlakulah. Dia kata hubungan-hubungan yang tak bagus. Itu antara contoh kita kata cara setan nak sesatkan kita. Dan banyak lagi tuan-tuan, rasa cukup dah untuk hari ini. Seperti yang saya janjikan 20 minit, maka 20 minit lah kita akan berhenti. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah rasa penting bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk mengenal musuh kita ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.